لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. Kata dia ketujuh qudrah, yakni nama bagi sifat Allah Ta'ala yang ketujuhnya namanya qudrah. Nama bagi sifat Allah Ta'ala yang ketujuh namanya qudrah. Baik, apa arti qudrah? Arti qudrah kuasa. Dia kata artinya, makna qudrah ini kuasa dalam bahasa Melayu kita. Jadi diterjemahkan dengan kuasa ini kurang tepat. Kata Syekhuna, diterjemahkan qudrah dengan kuasa ini kurang tepat. Kata Syekhuna Tok Haji Saleh Sid. Kata Syekhuna Tok Guru Haji Abdul Rahman Gua Kepayang, dia kata ditafsirkan qudrah dengan kuasa ini tidak sepakat tafsir dengan mufassar. Tafsir dengan kuasa tidak sepakat dengan mufassar dia, benda yang ditafsirkan. Benda lain ditafsirkan dengan benda lain, kata dia. Sebab apa? Sebab perbahasan kita tentang sifat Allah Ta'ala. Perbahasan kita tentang sifat Allah Ta'ala 20 sifat, daripada sifat wujud sampailah kaunuhu mutakalliman. Baik, kita jangan lari daripada tajuk perbahasan sifat. Maka yang ketujuh ini nama bagi sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama dia qudrah, tapi diterjemahkan dengan kuasa, tak kena pada maknanya yang sebenar. Kerana kuasa ini maknanya ta'alluq. Kuasa ini bukan sifat. Kuasa ini ta'alluq bagi sifat. Kuasa ini ta'alluq bagi sifat. Apa beza sifat dengan ta'alluq? Lain, tak sama. Jadi kita nak terjemah macam mana? Terjemahnya dengan perkuasa, tambah fa, tambah pa, bukan fa dah, fa Arab, pa 3 kalau Jawi moden. Kalau Jawi tua 1 juga. Dengan perkuasa. Untuk apa? Untuk membezakan di antara sifat dengan ta'alluq. Sebab apa? Sebab qudrah ini dia lafaz mushtarak. Kata Syekhuna Tok Jiman Gua Kepayang, dia kata qudrah ini lafaz mushtarak. Apa lafaz mushtarak? Lafaz mushtarak ni maknanya dia satu saja lafaz, banyak makna. Lafzul mushtarak, lafaz mushtarak ni lafzun lahu ma'nayain atau ma'anin bi awda'in muta'addidah. Dia satu lafaz tapi kadang-kadang ada dua makna ataupun lebih. Dengan sebab apa? Dengan sebab waduknya berbagai-bagai. Waduknya berbagai-bagai. Mana sekali waduk, makna ni. Waduk yang pada sekali lagi pula pada keadaan yang lain, makna lain pula. Contoh dia apa? Contohnya macam kalimah lafaz al-ain. Al-ain banyak makna dengan makna mata.
ain itu sendiri dengan makna mata. Ada al-ain dengan makna mukhabarat, mabahith ataupun jasus. Ada al-ain dengan makna mata air. Jadi banyak makna satu lafaz, dinamakan lafaz mushtarak, lafaz yang berkongsi beberapa makna dengan satu lafaz tu dipanggil mushtarak. Baik. Jadi qudrah ini dia lafaz mushtarak. Macam tu juga dalam bahasa Arab ni, kelebihannya dia mempunyai banyak mufradat, dan mufradat, sebahagian pada mufradat dalam bahasa Arab ni mempunyai lafaz-lafaz mushtarak yang pelbagai makna. Itu kelebihan bahasa Arab berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa Melayu kita ada tak lafaz mushtarak ni? Ada juga, tapi dalam bab kuasa kudrat ni tak ada. Dalam bahasa Melayu kita, kuasa dia tak ada lafaz mushtarak, tak digunakan. Ada tak orang tua-tua kita, tok nenek kita guna kuasa dengan dua makna? Tak ada. Tapi mata ayat ada tak? Digunakan dengan dua makna. Satu dengan makna mata ayat, iaitu ayat yang keluar daripada celah-celah batu ataupun daripada bumi, daripada mata dia keluar daripada bumi, daripada dalam bumi atau celah batu, dipanggil mata ayat. Satu lagi makna apa? Makna kekasih, mata ayat juga. Baik. Jadi masalah kudrah di sini, maka perlu kepada terjemah, ya. Kita perlu pada makna lain. Dan apabila kudrah ini dia lafaz mushtarak, mempunyai dua makna, maka kita perlu terjemah kepada dua makna. Kalau di sininya perbahasan kita tentang sifat, maka kudrah kita kena terjemahkan dengan lafaz yang sesuai dengan sifat, membezakan daripada kuasa ataupun ta'aluk, membezakan daripada ta'aluk sifat, supaya tak jadi keliru antara sifat dengan ta'aluk. Baik, maka pada Mekah dia bentuk satu istilah dalam masalah sifat ma'ani ni. Kesemua sifat ma'ani dia tambah pa, maka kuasanya jadi perkuasa. Ada orang iktirad zaman moden ni, dia kata kita dah moden dah, bahasa Melayu pun moden, kita buatlah kekuasaan dia lah. Kita jawab la musyahata fil istilah, tak ada musyahat. Tak perlu ganggu gugat pada istilah, semata-mata istilah saja. Bila kita buat satu istilah, maka kita gunakan istilah tu. Apabila pada dia orang alim dalam ilmu usuluddin, dan alim juga dalam bahasa dia, dalam bahasa ibunda dia, maka dia bentuk, dia tambah, dipanggil apa dalam bahasa Melayu kita, penambahan imbuhan kata. Betul tak? Imbuhan kata kan, macam kita contoh apa, an ke di belakang tu, kan, itu semua imbuhan kata lah, yang membentuk makna daripada kata dasar. Baik, macam main, bermain, memainkan, permainan, itu semua tak sama, ada imbuhan kata yang maknanya berbeza. Jadi kita buat imbuhan kata ni perkuasa, untuk terjemahan daripada kudrah dengan makna yang pertama, iaitu makna sifat. Ada kudrah dengan makna ta'aluk, ataupun dalam kata yang lain, kudrah makna sifat ni kita panggil kudrah bermakna ismi. Kudrah dengan makna ta'aluk ni kudrah bermakna masdari, makna masdari. Baik, yang kita bahas dan bicara di sini ialah kudrah dengan makna ismi. Kudrah makna ismi, ada yang nisbah, bermakna al-ismi, iaitu nak pada sifat tu sendiri. Maka yang tepatnya kita terjemah kudrah artinya perkuasa. Lepas tu kita nak tendang buang ke kuasa tu? Tak. Kata Syekhuna Tok Iman, dia kata tak kena buang lah, betul dah tu, kita tambah saja.
Artinya pekuasa yang dengan dia lah kuasa Allah. Tambah macam tu. Betul dah. Kuasa tu, tapi tak kena terjemah dia tu. Kena bagi lengkap balik. Artinya pekuasa yang dengan dia lah kuasa Allah. Kuasa tu kena pada ta'aluk. Apa makna ta'aluk dalam bahasa Melayu kita? Hak mudah. Dalam bahasa Melayu kita, ta'aluk ni maknanya tugas, wazifah, kerja. Kerja bagi sifat. Kerana sifat ma'ani, ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, ya, 7 sifat ni dinamakan sifat ma'ani. Baik, sifat ma'ani, tiap-tiap satu pada sifat ma'ani ni mempunyai makna lafaz mushtarak. Tiap-tiap satu. Qudrah, dia lafaz mushtarak. Iradah pun lafaz mushtarak. Ilmu pun ada, dia pun lafaz mushtarak juga, ada 2 makna. Hayat pun lafaz mushtarak. Sama' basar lafaz mushtarak. Sama' lafaz mushtarak, basar tidak, ya. Basar dia tak ada lafaz mushtarak. Dia lafaz dia satu makna. Saya boleh sebut basar, maknanya lihat, maknanya sifat. Dia tak ada makna masdari. Nanti akan kita nyatakan. Sebab apa? Sebab basar tu apabila kita nak takbir dengan fi'il, kita tak kata basar tu syakhsan, salah tu dari segi lughah arabiahnya. Kita kata absar tu syakhsan misalnya. Jadi tukar bab daripada bab sulasi mujarrad kepada bab sulasi mazid biharfin, ya, wazan af'ala yuf'ilu if'alan, absara yubsiru ibsar. Itu ada makna masdari. Jadi kesemua sifat 7 sifat, kesemua 7 sifat ma'ani ni, kecuali sifat basar, kesemuanya lafaz mushtarak. Ini adalah lafaz mushtarak. Qudrat lafaz mushtarak. Maka kita perlu terjemah kepada makna yang betul dalam bahasa kita, supaya tak keliru dengan ta'aluk ataupun wazifah bagi sifat tu. Baik, dia kata ketujuh, qudrat, artinya, arti qudrat ialah kuasa, yakni pekuasa, yang dengan dia lah kuasa Allah. Kita buat macam tu supaya tidak rosak kalam. Jangan kita buang, jangan kita potong. Kita cuma tambah dan lengkapkan ibarat kitab ini tanpa kita buang. Seboleh-boleh, kalau boleh kita i'mal al-kalam lebih baik daripada ihmal. Al-i'mal aula minal ihmal. Baik, iaitu sifat yang wujudiyah. Kuasa ini, mana dalil yang kita kata qudrat itu dengan makna pekuasa, bukan dengan makna kuasa? Satunya bab itu sendiri. Bab tu kita perbahasan kita tentang sifat. Baik, sebab kita susun daripada wujud qidam baqa sampailah ke 7 ni, semua cerita pasal sifat, bukan pasal ta'aluk. Yang keduanya ta'rif dia. Dia kata iaitu sifat. Jadi bermakna qudrat ini kena makna pekuasa, bukan makna kuasa dah. Dalil dia ialah ta'rif dia sendiri. Ta'rif dia iaitu rujuk pada qudrat. Dia kata sifat yang wujudi. Maknanya qudrat di sini yang dimaksudkan sini ialah dengan makna pekuasa ataupun qudrat dengan makna ismi, qudrat dengan makna sifat, bukan qudrat dengan makna masdari. Baik, iaitulah satu sifat yang wujudiyah. Qudrat ini satu sifat yang wujudiyah, yakni yang bangsa ada diri, yang bentuknya ada diri. Dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid, bila tersebut sifat wujudiyah, sifat yang ada dirinya. Macam mana ada diri? Yakni sekiranya dibuka hijab, kita nampak sifat tersebut. Sekiranya di akhirat esok Allah Ta'ala buka hijab, di syurga esok, kita nampak zat Allah Ta'ala yang maha mulia serta dengan sifat ma'ani dia, kerana dia sifat bangsa ada diri. Kita ambil contoh yang baru,
Sifat yang bangsa ada diri ni macam warna kuning, warna kertas, warna putih, ini dipanggil arat ya. Arat warna ni. Warna ni dapat dikesan dengan mata kita. Suara dapat dikesan dengan telinga, dipanggil sifat yang wujudi juga. Warna ni pun sifat wujudi pasal dapat kesan dengan mata kita. Gas bocor, bau dengan hidung, dipanggil sifat wujudi, ada pada dia kerana ada dapat kesan dengan hidung kita atau pencium kita. Jadi sifat wujud ni benda yang ada diri, yang dapat nampak sifat tersebut sekiranya Allah Ta'ala buka hijab di hari akhirat esok. Berbeza dengan sifat wujud. Sifat wujud sifat subuti, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sifat sungguh diri. Yang ni sifat yang ada dirinya. Sifat ada diri wujudiah. Sifat subutiah, sifat sungguh diri. Nak beza senang je. Macam kita buat contoh tangan lah itu. Tangan ni benda yang ada diri. Bukan sifat lah tangan ni. Tangan ni benda lah, ain. Benda yang ada diri. Lepas tu pada tangan ni juga ada sabit sifat yang sungguh diri, yang kita faham. Apa dia ni? Gerak tangan ataupun goyang. Goyang tu boleh tunjuk? Tak boleh tunjuk. Goyang. Kalau buat macam tu, tumbuk pula. Tak boleh tunjuk tumbuk. Tapi kita faham daripada pergerakan tu. Itu dipanggil sifat yang bangsa sungguh diri ataupun subuti, yang ada pada, yang sabit pada tangan. Adapun tangan tu dia wujudi, benda ada diri. Tu beza dia. Macam warna pada kertas tu, itu sifat wujudis. Selain daripada kertas ni sendiri, dia zat yang wujudi, nampak kan. Warna tu pun kita nampak. Warna tulisan hitam pun kita nampak. Warna itu dikatakan sifat wujudi, bangsa ada diri. Baik. Lagi sifat kudrah ini sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang ni yang ada dirinya tumpang pada zat Allah Ta'ala. Mana yang ada dia tak boleh bawa diri sendiri, dia kena berdiri ataupun tumpang pada zat Allah. Ibarat dengan tumpang ni nak bagi faham je. Jadi nak nampak tumpang tu nampak lekeh dah, nak bagi faham. Kalau dalam faham tak payah guna lah takbir tu. Maknanya yang berdiri ni bukan maksud ni, mana dia tak boleh bawa diri sendiri, dia kena tumpang pada benda lain. Semua sifat tabiat dia macam tu ya. Semua sifat tabiat dia macam tu, termasuk sifat Allah Ta'ala, dia kena tumpang pada zat. Kita boleh bercakap ni hanya dalam maqam belajar dan mengajar. Jadi luar kalau kita kata tak boleh, pasal su'ul adab ma'allah, kerana dianggap sebagai tidak beradab dengan Allah Ta'ala ataupun jahat adab dengan Allah. Ini untuk memahami perbezaan di antara sifat dengan zat. Sifat ni baik hadis baik qadim, dia kena tumpang pada zat. Sebab tu dia takbirkan dengan, dia kata sifat yang berdiri dengan zat, maknanya tumpang duduk di zat. Dia tak boleh bawa diri dia sendiri. Baik, itu ta'rif bagi sifat qudrat. Lagi pula dia kata yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia akan mungkin. Ini isyarat kepada ta'alluq bagi sifat. Kerana apa? Setiap sifat ma'ani Allah Ta'ala, selain daripada sifat hayah, kesemuanya mempunyai wazifah masing-masing, ataupun yang ditakbirkan dengan ta'alluq. Dalam diistilahkan dengan ta'alluq. Ta'alluq ni sebenarnya kerja sifat, tugas sifat, wazifah sifat. Qudrah dia ada wazifahnya yang tersendiri, iradah dia ada wazifahnya yang sendiri, ilmu dia ada wazifahnya yang sendiri. Begitulah sama' dan basar kalam. Kecuali sifat hayah, dia tak ada wazifah. Dia tak panggil wazifah, tapi dia panggil samarah. Nanti kita akan bincang beza di antara wazifah ataupun ta'alluq dengan samarah ni. Baik. Jadi maknanya di sini, bila disebut yang dapat dengan dia, dengan sifat kudrat ini, mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia. Ini isyarat kepada ta'alluq. Yang dapat ni isyarat kepada ta'alluq suluhi qadim bagi kudrat.
Mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada tu isyarat kepada ta'alluq tanjizi hadis. Yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada itu isyarat kepada ta'alluq sulhul qadim. Ta'alluq sulhul hadis kemudian, ya. Ta'alluq sulhul hadis dia akan sebut kemudian. Dia hanya sebut dalam ta'arif ni ta'alluq sulhul qadim sahaja. Apa dia sulhul qadim, apa dia sulhul tanjizi hadis akan disebutkan nanti di bawah. Baik. Jadi wazifah, tugas sifat qudrat ini ialah dapat dengan sifat qudrat ini, boleh dengan sifat qudrat ini Allah Ta'ala mengadakan mungkin, yakni menjadikan, mengadakan tiap-tiap mungkin, yakni mengeluarkan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia, mengeluarkan daripada tiada kepada ada dan meniadakan daripada ada kepada tiada, meniadakan daripada ada kepada tiada, atau mematikanlah maksud dia. Termasuk dalam kata mengadakan itu mengekalkan dalam keadaan adanya. Termasuk dalam meniadakan ialah mengekal dalam keadaan tiadanya. Seperti mungkin ma'dum. Mungkin ma'dum. Mungkin ni dia umum, ada mungkin maujud, ada mungkin ma'dum. Mungkin yang memang dia mungkin kawan yang boleh ada dan boleh tiada, tapi Allah Ta'ala tak jadikan. Contoh dia apa? Contohnya anak bagi orang mandui. Tok Guru buat contoh senang. Anak bagi orang mandui. Ada orang mandui anak? Tak ada. Mandui tu nama bagi tak ada anak dah. Kalau kita sebut anak bagi orang mandui, bermaknanya dia tu mungkin makdum, mungkin yang memang tak dijadikan oleh Allah Ta'ala dah. Pasal mandui tu nama tak ada anak. Macam mana orang yang mandui boleh ada anak. Jadi anak dia tu duduk dalam, dipanggil qisim, mungkin makdum, mungkin yang kekal dalam keadaan tiadanya. Anak bagi orang mandui ni kekal, tak ada dalam ni, dalam rintahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kekal, tak ada. Tak faham halus sikit lah masalah ni. InsyaAllah dia, kalau kita ulang balik, dia akan faham benda ni. Kita akan ulang balik dalam bab ta'alluq ni. Baik nah. Jadi dia kata di sini, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia. Ini isyarat kepada ta'alluq sulhul qadim. Kemudian atas muafakat iradat, atas muafakat iradahnya, iradah Allah, atas muafakat iradah, yakni iradah Allah Ta'ala. Qudrat, dia nak mengadakan mungkin dan nak meniadakan tu mengikut kehendak Allah, tu maknanya. Atas muafakat iradat, yakni bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendak, qudrat buat. Allah Ta'ala kehendak, qudrat buat. Itu maknanya. Mana tak boleh Allah Ta'ala nak buat tanpa dia kehendak, tanpa dia kehendak, kerana dia akan masuk dalam perkara-perkara yang jadi mustahil atas Allah Ta'ala, yang akan dibincangkan dalam bab iradat nanti. Dia mesti qudrat itu dari segi ta'akulinya, dari segi kefahaman akal kita, qudrat dia muafakat dengan iradat. Baik. Apa maknanya? Tengok di luar dia kata ta'liq nombor 2 atas muafaqah iradatnya, qauluhu atas muafaqah iradah. Artinya bahawasa Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniadakan dengan kudratnya, melainkan akan barang yang telah ia tentukan akan dia, akan barang tersebut dengan iradatnya dahulu, ya. Maknanya, maksudnya di sini Allah Ta'ala nak buat mungkin ni, nak meniadakan mungkin ni dengan kudratnya, maka dia Allah Ta'ala tentukan dulu, taksih dulu dengan iradatnya, barulah Allah Ta'ala nak buat. Macam mana dia nak buat? Tak buat, katalah si nama seorang tu nama Khalid, dia nak buat tak? Maka kalau dia tentu buat, maka kudrat buat. Kalau dia tentu tak buat, tak buatlah Khalid tu. Baik. Bersalahan bagi Mu'tazilah, bersalahan bagi mazhab pendapat Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan bahawasanya Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia akan segala kejahatan
dan yang keji, padahal tiada menghendaki ia akan segala kejahatan yang keji. Mu'tazilah bercanggah pendapatnya dengan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala nak buat baik perkara buruk, Allah Ta'ala nak buat perkara yang baik, nak jadikan segala yang baik dan segala yang buruk semua muafakat dengan iradat. Kalau Allah Ta'ala tentukan benda itu buruk, maka kudrat buat benda itu buruk. Kalau Allah Ta'ala tentukan baik, maka Allah Ta'ala tentukan kejahatan, maka dibuat kejahatan. Kalau Allah Ta'ala tentukan kebaikan, buat kebaikan. Kerana tak lepas daripada kehendak Allah Ta'ala. Baik, buruk dan jahat ini tak lepas daripada kehendak Allah Ta'ala, masuk dalam rukun iman yang terakhir, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Mu'tazilah dah, pasal dia nak lari. Dia nak lari pada tu, dia kata kejahatan Allah Ta'ala tak kehendak, tapi dia buat. Allah Ta'ala buat kejahatan tu, tapi Allah Ta'ala tak kehendak. Itu pendapat Mu'tazilah. Baik, maka bercanggah dengan rukun iman yang kelima tadi. Baik, dia kata, dan bagi kudrat ini 7 ta'aluk. Masuk bab sifat kudrat, sampailah nak akhir sifat ni kita baca lambat sikit kerana perbahasannya halus dan teliti. Yang lain tak apalah, bahasan di sini, bahasan dia perlu kita teliti dan halus sikit. Dan bagi sifat kudrat ini dengan makna perkuasa itu ada 7 ta'aluk. Ada 7 peringkat ta'aluk dia panggil. Ada 7 peringkat ta'aluk secara tafsil. Kalau secara ijmalnya 2 saja. Kalau secara ijmalnya 2, iaitu ta'aluk sifat kudrat, dia ada ta'aluk suluhil qadim dan ta'aluk tanjizi hadis. Tapi secara tafsilnya dia ada 7 peringkat ta'aluk. Baik, apa makna ta'aluk? Kita nyatakan tadi, setiap sifat ma'ani Allah Ta'ala dia ada wazifah dia yang dinamakan sebagai ta'aluk. Kerja kudrat apa dia? Itu buat mungkin dan meniadakan mungkin. Awak dia buat kita saja ke? Awak kudrat buat kita, lepas tu dia tinggal? Tak. Termasuk mana buat ni, semua ni dalam keadaan apa ni? Segala pergerakan dalam alam ni, dari sejak daripada dijadikan mula-mula makhluk Allah Ta'ala sampai hari ini, sampai hari kiamat esok, semua masuk dalam umum makna mengada dan meniadakan. Bukan kata buat kita habis, tak ada. Dia buat kita tu sentiasa kudrat Allah Ta'ala ta'aluk. Sejak daripada air mani besar 40 hari, 3 bulan, kemudian sampailah 9 bulan beranak keluar. Adakah beranak keluar tu kira daripada tiada kepada ada, habis? Kudrat tak ta'aluk? Tak. Kudrat ta'aluk. Sekiranya satu saat, kata Syekhuna, tidak ditakluk oleh kudrat Allah Ta'ala, musnah dunia ni. Kita ni musnah. Kalau Allah Ta'ala tak takluk ni, habis. Kulit kita yang boleh lekat macam ni kerana takluk kudrat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak takluk kudrat di sini, tak ada. Musnah, binasa. Kekal kita ni, kulit kita macam ni, kekal keadaan kita macam ni kerana takluk kudrat Allah. Bila ditakluk oleh kudrat, dia sentiasa berubah. Kerana kerja kudrat memberi bekas, mengubah daripada tiada kepada ada, daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau tengok kulit kita dah ni elok, muda. Pi 15 tahun lagi dah kedok dah. Kalau anak lagi teruk lah. Dah tua dah kan. Lagi 10 tahun kedok. Rambut akan beruban. Kalau antum tak apa muda lagi. Ni lah kami dua orang lah. Dah bagi ada geng lah. Kami dua orang. Jadi maknanya kudrat ni dia tak putih. Jangan salah faham lah. Bila sebut mengada dan miada tu, ada betul habis tak. Kalau pegang macam tu, kufur kita. Sentiasa kita ditakluk oleh kudrat. Bila kita sedar macam tu, kita ditakluk oleh kudrat.
Allah Ta'ala sentiasa berada dalam kudrat Allah yang akan disebut nanti dalam genggaman kudrat itu secara ni lah. Tapi secara tafsir lagi, kita ni ditakluk dengan tanjiri hadis sentiasa. Kulit kita ni, pergerakan ni, jantung kita ada bergerak, ditakluk oleh kudrat. Dia tak lepas. Kalau kita tafsir satu darah berjalan dalam badan kita, bernafas kita ni, oksigen yang mai tukar dengan karbon dioksida tukar kepada oksigen, semua tu ditakluk oleh kudrat. Kalau tafsir itu teruk. Habis makna dia sebut secara umum ni, kita kena faham semua masuk dalam umum ni. Setiap benda yang kaedahnya, setiap benda yang yang ada di alam ni yang menerima ubah, boleh berubah daripada satu keadaan kepada satu, semua ditakluk oleh kudrat. Semua ditakluk oleh kudrat. Mana kita ni semua, kita, alam, apa saja yang ada dalam alam ni ditakluk oleh kudrat. Baik. Sebab tu orang yang betul-betul makrifah dengan Allah Ta'ala, bukan sekadar dalil. Orang yang makrifah dengan Allah Ta'ala, orang yang mencapai tahap tauhid af'al, orang yang mencapai tauhid af'al, dia dapat rasa sentiasa di diri dia tu sentiasa ditakluk oleh Allah Ta'ala. Dia dapat rasa. Dia maqam dia panggil maqam tauhid af'al. Maqam tauhid af'al. Orang tu dia rasa, kata dia ni daripada perbuatan Allah Ta'ala, dia bergerak ni perbuatan Allah, bukan i'tiqad, zauq, perasaan dia. Main mana perasaan? Main perasaan tu dengan kurnia Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyak amal ibadah dia. Dengan sebab banyak amal ibadah dia, sampai satu peringkat Allah Ta'ala angkat daripada satu maqam syariat, maqam ni, maqam yang amal syariat ni, kepada satu maqam yang mendapat, yang disebut oleh Nabi halawatul iman. Nabi sebut halawatul iman, iaitu kemanisan iman. Diterangkan oleh ahli-ahli tasawuf dalam kitab-kitab mereka itu. Antara halawatul imannya ialah orang yang mencapai maqam tauhid af'al. Apa makna tauhid af'al? Iaitu dia nampak di alam ini, nampak, rasa dengan mata hati dia, semua ini berlaku dengan perbuatan Allah Ta'ala, muafakat dengan apa yang disebut dalam ilmu usuluddin ni. Semua ni berlaku dengan kudrat Allah, dengan takluk kudrat Allah Ta'ala. Dan dia rasa. Kita hanya i'tiqad, tak rasa. Dia rasa. Macam kita rasa gula tu, manis. Dengan orang yang hanya tak pernah rasa gula, tapi dia hanya tahu kata manis. Ataupun orang yang tak biasa makan buah durian. Contoh yang kita kata buah durian tu manis. Jadi dia boleh gambarkan manis. Okey, buah durian ni manis. Manis macam mana dia tak tahu. Kalau orang yang rasa manis buah durian tu, dia boleh beza manis buah durian dengan manis madu dengan manis gula. Orang yang tak biasa rasa manis durian, dia tak boleh beza. Dia kata manis mungkin macam gula, mungkin macam madu. Dia hanya pegang kata manis saja. Baik, itu peringkat tauhid khawas dia panggil. Tauhid orang khas, bukan tauhid awam macam kita. Tauhid awam kita ma'rifah ataupun tauhid orang awam ini macam kita ni, tauhid sekadar dalil sahaja. Tauhid ahli khas, dia tanpa dalil. Pasal dia dah tahqiq dah. Tahqiq tak payah pada dalil. Dia dah rasa dah dengan mata hati dia, melalui sifat zauq dan wujdan dia panggil. Baik. Dia kata ada baginya 7 ta'alluq. Ada 7 tugas. Baik, arti ta'alluq itu, apa makna ta'alluq? Ta'alluq dalam bahasa mudah kita tadi, wazifah, kerja dia. Kudrat kerja dia buat mungkin ni. Iradat kerja dia menentukan mungkin tu dengan sifat-sifat tertentu sebelum dijadikan.
dan juga sifat-sifat yang lain dia ada tugas masing-masing. Baik, kita nak tahu makna ta'alluq secara umum. Apa makna ta'alluq? Dia kata arti ta'alluq itu, ta'rif dia. Ta'rif ta'alluq secara umumnya ialah menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih. Menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih, yakni yang lain, atas berdiri sifat dengan zat. Baik, saya ulang balik. Ta'alluq ni maknanya menuntut sifat, yakni menuntut oleh sifat akan pekerjaan, akan suatu perkara yang lebih, yakni yang lain. Lebih makna lain. Yang lain, yang lebih atas berdirinya sifat dengan zat, yakni yang lain daripada berdirinya sifat dengan zat. Itu makna ta'alluq. Menuntut sifat, yakni menuntut oleh sifat. Dalam kalau nak takrif Arab pun boleh juga. Maknanya talabus sifah amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Ala qiyamiha bizzat. Itu takrif secara ni lah, secara Arab. Baik. Apa maksudnya di sini? Dia kata ta'alluq ni maknanya sifat itu menuntut oleh sifat akan satu perkara yang lain daripada dirinya berada pada zat. Sini kena takdir sikit, kerana yang lebih itu bukan sifat bagi pekerjaan, kata pada dia kata menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih. Talabus sifah amran zaidan. Kalau tengok harap, amran zaidan bukan sifat bagi amran, ya? Zaidan bukan sifat bagi amran. Kalau kita buat sifat bagi amran ataupun yang lebih ni sifat bagi pekerjaan, jadi ta'rif ini dia panggil qusur. Macam sebab apa qusur? Ta'rif tak lengkap. Kerana syarat ta'rifnya dalam ilmu mantik, yang pertamanya ayyakuna jami'an. Yang pertamanya ta'rif bil had, ya, ayyakuna jami'an. Ta'rif ni kalau kita nak ta'rif sesuatu benda, syarat dia kena jami', yani jami'an li afradil mu'arraf, ya. Dan yang keduanya ayyakuna mani'an. Yang keduanya ta'rif tu dia kena tegah, dia kena keluarkan, tahan, halang daripada masuknya perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan ta'rif tersebut. Baik, di sini itu ta'rif yang tepat lah, ta'rif yang baik. Di sini dia qusur kerana tak jami'. Kalau begitu kita nak buat macam mana? Maka yang lebih itu tak di-i'rab sebagai sifat, tapi di-i'rab sebagai sifat bagi masdar yang mahzuf. Takdirnya sebagai tuntut yang lebih, ataupun kalau Arabnya talabu sifah, talabu sifatin atau talabu sifati amran zaidan, yakni talaban zaidan ala qiyamiha bizzat. Jadi sifat bagi masdar yang dihazafkan, barulah ta'rif itu lebih jami'. Pasal apa? Pasal kita tengok ta'rif ni, dia kata menuntut oleh sifat akan suatu perkara. Sifat ni dia tuntut tu maknanya sifat tu dia buat satu kerja. Dia buat satu kerja yang lain buat dengan kerja tu lain daripada kerjanya berdiri atas zat. Berdiri atas zat tu kerja juga, duduk pada zat tu kerja dia juga, dia panggil ta'alluq juga. Tapi kita tak panggil kerja lah, pasal memang tabiat dia kena duduk pada zat. Tapi dia panggil ta'alluq dalam istilah usuluddin ni. Qiyamu sifat bizzat tu dia panggil ta'alluq juga. Ta'alluq ni macam, kalau dari segi lughah yang kita tahu, ta'alluq ni maknanya sangkut, ikat.
alak tu apa, hanger tu panggil apa, panggil alak kan? Nak sangkut, kita nak ikat, nak tambak, dia panggil ta'alluq. Jadi nak tambaknya sifat tu boleh bertambak dengan apa, dia kena tambak dengan zat, maka dipanggil juga ta'alluq. Bukan kita nak situ tak. Jadi di sini takut keliru, kita tak mau qiyamu sifat bizat tu dinamakan juga ta'alluq, sebagaimana wazifah sifat tu dinamakan juga ta'alluq. Maknanya ta'alluq sini ada dua makna. Ta'alluq ada dengan makna wazifah, iaitu sifat tu dia tuntut satu perkara, makna dia buat satu perkara yang tugas dia tu yang lain daripada hak ni. Ta'alluq ni dengan makna qiyam sifat bizat. Jadi dalam kata yang lain, lebih mudah, dalam bahasa yang mudah, senang takut tak faham, ta'alluq ni ada dua. Yang pertamanya ta'alluq dengan makna wazifah, kerja, sifat. Yang keduanya ta'alluq dengan makna berdirinya sifat pada zat, panggil ta'alluq juga. Kita tak mahu hak tu. Yang kedua ni tak mahu, takut keliru. Kita nak makna kerja tu yang ditarifkan dengan menuntut sifat akan pekerjaan, akan satu perkara. Pekerjaan ni satu perkara yang lain daripada yang ni, sebagai tuntut yang lain. Dia buat masdar mubayyin linau', mana sebagai tuntut, sebagai kerja yang lain daripada kerjanya berdiri pada zat. Dia hak zat tu kerja juga, tapi kerja tu kita tak bincang. Nak bincang hak ni, kerja yang lain daripada hak tersebut. Kerana hak duduk pada zat tu dia tak ada apa, dia tak langkah pergi benda lain. Macam hak yang wazifah ni langkah pergi benda lain. Sifat tu dia buat, dia memberi kesan pada benda lain, macam menjadikan mungkin ataupun meniadakan mungkin, kena pada benda lain lah. Sebab tu dia sebut amran di sini. Boleh nampak dia ni sikit bahas, istilah dia tu jadi, tarikh dia tu jadi keliru sikit bagi kita lah. Sebenarnya betul tarikh tu, tapi kita susah nak memahami tarikh tu. Jadi sebab apa ditakdirkan sebagai tuntut yang lebih, yang lain, lebih makna lain, yang lain daripada berdirinya sifat dengan zat, supaya masuk padanya ta'alluq sifat ilmu dan sifat kalam. Kalau nak tulis itu, supaya masuk pada ta'rif ini ta'alluq sifat ilmu dan sifat kalam, bukan semata-mata ta'alluq sifat qudrat iradat hanya. Kalau kita tak takdir macam tu, sifat ilmu dan sifat kalam. Sifat ilmu, sifat kalam, dia ta'alluq dia merangkumi, luas, berbanding dengan ta'alluq sifat qudrat dan sifat iradat. Ta'alluq dia hanya khusus pada satu saja. Ta'alluq sifat ilmu dan kalam ni dia luas, dia merangkumi perkara wajib dan mustahil. Ta'alluq sifat qudrat dan iradat hanya khusus kepada benda mungkinat. Dia kena tahu wazifah dia. Kalau kita tak tahu wazifah, kita akan keliru. Baik, kan nak ulang? Nak ulang balik? Jadi ta'alluq ni, kita ulang balik setiap sifat ma'ni dia ada wazifah ataupun tugasnya yang diibarat, yang dinamakan sebagai ta'alluq. Sifat qudrat ada wazifahnya sendiri. Apa dia wazifah dia ataupun ta'alluq dia tu? Iaitu mengadakan mungkin ataupun meniadakan mungkin. Sifat iradat dia ada tugas dia sendiri, iaitu wazifah dia sendiri, atau kita nama sebagai ta'alluq, iaitu menentukan mungkin, mentakhsiskan mungkin. Kerja lain lah, tak sama. Sifat ilmu dia ada tugas dia, wazifah dia juga, yang kita namakan ta'alluq. Sama lah. Ta'alluq ni makna wazifah. Kerja apa sifat ilmu ni? Kerja dia ialah inkishaf, maknanya nyata, tahu, mengetahui, tahu segala perkara. Itu kerja dia. Nyata segala perkara pada zat Allah Ta'ala. Nyata segala perkara pada zat Allah Ta'ala tu dipanggil kerja bagi sifat ilmu. Kerja bagi sifat kalam, tugas dia apa dia? Tugas bagi sifat kalam ialah dilalah. Apa makna dilalah?
Ialah maknanya nak cerita, nak abang. Senang bahasa kita. Kerja kalam tu dia nak abang, kalam. Bila kita ada peti suara ni, apa tugas lidah dengan peti suara ada pada kita? Untuk apa? Allah Ta'ala bagi suara kita untuk apa? Untuk menyampaikan maklumat. Nak cerita apa-apa hak kita tahu. Betul tak? Jadi itu wazifah kalamnya. Wazifah kalam nak cerita benda. Cerita ni luas lah. Nak cerita benda wajib, boleh juga nak cerita benda mustahil, nak cerita benda yang harus. Bagaimana dalam Quran, dia nak cerita benda wajib seperti zat Allah Ta'ala, dia nak cerita sifat-sifat dia pada kita. Dan dia cerita juga benda mustahil dalam Quran. Macam dalam Quran tu Allah Ta'ala cerita apa dah? Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, waqalatil nasara al-masih ibn Allah. Itu perkara mustahil lah tu. Baik. Jadi maknanya tugas masing-masing. Faham tak? Kemudian ada satu lagi yang dipanggil, kita faham dah, sifat ma'ani ni dia sifat bangsa wujudi. Sifat dia kena tumpang di zat. Sifat dia kena tumpang di zat. Jadi tumpang di zat tu diibaratkan dengan berdiri ataupun qiyam. Qiyam ni pun dipanggil ta'alluq juga. Takut keliru dua tu. Qiyam ni pun dipanggil ta'alluq juga. Qiyam sifat dengan zat, diri sifat pada zat, mana tumpang sifat pada zat, dipanggil juga ta'alluq. Nama juga ta'alluq, sebagaimana tugas tadi. Jadi ta'alluq ni ada dua makna, dengan makna wazifah dan dengan makna qiyam tadi. Sebab tu dia nak bezakan, dia kata makna ta'alluq yang dimaksudkan di sini. Bila ta'alluq ada dua makna. Mana ta'alluq yang manakah yang dimaksudkan di sini, yang kita nak bahaskan di sini, iaitu ta'alluq dengan makna pertama tadi, ta'alluq dengan makna wazifah. Ta'alluq makna wazifah tu ditarifkan dengan menuntut sifat akan pekerjaan, menuntut oleh sifat akan suatu perkara, buat sifat akan satu benda. Bahasa kita, buat sifat akan satu benda yang lebih, yang lain, lebih makna lain daripada berdirinya sifat dengan zat. Nampak okey lah, tapi pasal perkara takdir ni supaya nak masuk sifat ta'alluq sifat ilmu dan sifat kalam, supaya nak masuk ta'alluq sifat ilmu dan sifat kalam. Pasal kalau kita kata perkara yang lain daripada tu, memang betul lah, dia ta'alluq ni lain daripada diri sifat dengan zat. Tapi kita bukan nak yang lain daripada berdiri tu, kita nak sebagai ta'alluq yang lain. Mana ada dua ta'alluq lah. Kerana apa? Kerana sifat ilmu, kerana sifat ilmu dan sifat kalam ni masing-masing ada tugas dan ta'alluq dia. Sifat ilmu ta'alluq pada tiga perkara: perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Begitu juga sifat kalam, dia ta'alluq pada perkara wajib, mustahil, harus. Bila dia ta'alluq pada perkara yang tiga ni, wajib, mustahil, harus, maka dia berbeza dengan ta'alluq sifat kudrat. Dia hanya ta'alluq pada mungkin saja, benda harus, benda mungkin. Benda wajib, mustahil, kudrat tak ta'alluq. Baik. Sebab apa nanti dia akan nyatakan di bawah. Jadi bila masuk ta'alluq sifat ilmu dan sifat kalam dalam ta'rif ni, kita nak supaya kerana apabila kita tahu, bila kita tengok sifat ilmu, kerja dia tahu, mengetahui perkara wajib. Tahu wajib, Allah Ta'ala tahu makna apa? Makna Allah Ta'ala tahu zat dia sendiri, Allah Ta'ala tahu sifat-sifat dia. Bila Allah Ta'ala tahu sifat-sifat dia, tahu segala perkara wajib sebagaimana tahu perkara mustahil dan perkara harus, maka kalau kita tak takdir sebagai tuntut yang lebih, maka hak yang ni tak boleh masuk di sini. Tak boleh masuk dalam ta'rif ni, kerana dia nak menuntut sifat akan pekerjaan sebagai tuntut yang lain. Tu.
tuntut yang lain daripada berdirinya sifat dengan zat. Mana bagi kerja yang lain daripada kerja berdirinya sifat dengan zat, barulah takluk sifat ilmu ni boleh masuk dalam ni, dalam umum tarikh ni, dalam pekerjaan tu. Begitu juga dengan sifat kalam, kerana dia bersangkut dengan perkara wajib, ya, perkara wajib. Kerana apa? Kerana berdiri sifat dengan zat tu, kalau kita buat yang lebih, pekerjaan yang lebih, dia jadi khusus. Kerana kaedah sifahnya, sifah apa wazifah sifat dalam ilmu nahwu, apa wazifah sifat dalam ilmu nahwu, apa kegunaan sifat dalam ilmu nahwu ni. Sifat apa, bila jadi sifat bagi isim nakirah, gunanya takhsis, dia nak takhsis. Baik, jadi maknanya bila takhsis, dia akan jadi taqlil afrad jadi sikit kalau masuk pada nakirah. Ini pekerjaan ni nakirah, mana afrad akan jadi sikit. Sebab tu kita tak boleh sifatkan pekerjaan tu dengan yang lebih. Maka kita nak jadi umumkan supaya luas masuk takluk ilmu dan takluk sifat kalam dalam ta'rif sifat ni, dalam ta'rif takluk ni. Maka kita takdirkan sebagai tuntut yang lebih, supaya dapat masuk di dalam ta'rif ni takluk sifat ilmu dan sifat kalam. Kerana takluk sifat ilmu dan sifat kalam pun dia tuntut juga perkara yang umum. Kalau perkara yang khusus ni, yang lain daripada berdiri sifat dengan zat, berdiri sifat dengan zat tu termasuk dalam takluk sifat ilmu dan sifat kalam. Pasal Allah Ta'ala dia tahu kata zat dia, sifat dia duduk di zat. Jadi terkeluar pada takrif ni. Kalau kita buat sifat bagi amran, sifat bagi pekerjaan, maka kita kena buat, kena takdir kalam supaya sah, supaya masuk takluk sifat ilmu dan sifat kalam dan takrif ni dengan katanya sebagai tuntut yang lain. Jadi pekerjaan tu kekal jadi umum. Faham tak? Tak faham tak? InsyaAllah macam mana lagi faham tak? InsyaAllah kalau kita baca dalam bab sifat ilmu, sifat kalam, nanti dia akan faham. Kita akan ulang balik ni. Pasal sekarang ni kita tak nampak apa perbezaan di antara wazifah kudrat, wazifah iradat, wazifah ilmu dan sampai habis wazifah kalam. Bila kita tak nampak langsung, bila kita dah masuk dalam tiap-tiap satu perbahasan, kita kembali balik pada ta'rif ni, kita nampak. Sekarang kita hanya bagi fikrah dan maklumat saja. Supaya ada dalam tu, kita biasa dengar fikrah ni, bila ulang balik dia akan faham. Bila kaedah ilmu ni, kita ambil maklumat dulu yang kita tak bisa dengar dan kita simpan dalam memori kita. Kemudian kali kedua kita proses bagi faham. Sebab tu orang suruh hafal dulu, budak-budak kan, hafal dulu ataupun biasa dengar. Kemudian macam kita boleh fikir lah. Budak tak payah, dia tak pandai fikir, bagi hafal saja, esok baru ajar dia. Macam kita ni, kita faham dulu fikrah, kita ambil dulu fikrah ni bagi biasa dengar ataupun hafal, kemudian kita ulang kali kedua untuk faham. Baik, dia kata dan tiada ada takluk, dan tiada ada takluk melainkan bagi sifat ma'ani jua. Dia kata takluk ni tiada melainkan bagi sifat ma'ani jua. Sifat lain tak ada takluk. Sifat ma'ani sahaja ada takluk, ada wazifahnya. Tu pun dia tak abang habis kecuali sifat hayah. Tulis. Tiada ada takluk melainkan bagi sifat ma'ani selain sifat hayah. Di situ, selain sifat hayah. Sifat hayah tak ada takluk. Maknanya sifat lain daripada sifat ma'ani, termasuk sifat ni selain daripada sifat ma'ani yang 6 tu, qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, lain pada tu semuanya tak ada takluk. Sifat ayat tak ada takluk.
tak ada wazifah dia. Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, tak ada takluk. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai habis pun tak ada takluk. Hanya 6 sifat ni saja ada takluk, ya, daripada 7 sifat ma'ani. Baik, apa hukum kita belajar dan memahami takluk ni? Apa hukum belajar tentang takluk ni, takluk bagi setiap sifat? Dia kata, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini, kerana ia daripada bicara yang dalam daripada ilmu ini. Dia kata tiada wajib ada tiap-tiap mukallaf, tak wajib mengetahuikan, yakni belajar sehingga mengetahuikan beberapa takluk ni, takluk bagi sifat kudrat ni, yang 7 tadi. Dia kata tak wajib bagi setiap mukallaf. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam perbahasan yang dalam ilmu usuluddin, yang sulit dalam ilmu usuluddin. Baik, tengok ta'liq yang tulis nombor 4 tu. Dia kata qauluhu, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini. Apa maksudnya? Dia kata buh kurungan, tak ada kurungan. Qauluhu, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui beberapa takluk ini. Ini lepas ini tu buh kurungan. Dia kata demikianlah, begitulah mengitlaq oleh mereka itu, yakni tidak dikaitkan. Itlaq mana tak kait, oleh mereka itu ulama. Mana dia sebut apa itlaq di sini? Tengok di atas balik, dia kata tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itlaq, tak ada kait langsung, tiap-tiap mukallaf, dia kata. Mana kalam itu mutlak. Kalau dalam ilmu kita panggil apa? Dalam ilmu ada ilmu usul fiqh, mutlak maknanya tidak dikaitkan dengan apa-apa. Mana di sini kalam dia mutlak, tiap-tiap mukallaf. Mukallaf macam mana tak kira. Zahir kalam usul ulama usuluddin macam tu. Jadi kita demikianlah mengitlaq oleh mereka itu ulama tauhid, ya. Diitlaq maknanya dia tak kaitkan mukallaf yang macam mana, tiap-tiap mukallaf, dia kata. Dan iaitu zahir, dia kata. Begitulah mengitlaq oleh mereka itu ulama usuluddin ataupun ulama tauhid. Tidak wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui takluk ini. Dan iaitu itlaq mereka itu zahir, dia kata, bagi kita. Itlaq mereka itu, dia kata tiap-tiap mukallaf ini tak wajib mengetahui takluk ni. Itu zahir, nyata bagi kita, jelas. Jelas bagi kita. Jelas bagi kita lah. Zahir makna jelas dan nyata bagi kita. Tetapi dia kata dengan nisbah kepada orang awam. Jelas, nyata, nisbah kepada orang awam. Kalau kita pandang dari sudut, bila dia sebut tiap-tiap mukallaf, yakni tiap-tiap mukallaf daripada kalangan orang awam. Kalau nak tulis itu, tiap-tiap mukallaf daripada kalangan orang awam. Itu zahir. Maknanya itlaq mereka itu zahir bagi kita dengan nisbah, jadi dengan kita pandang dari sudut orang awam. Pandang dari sudut orang awam, ataupun dari segi orang awamnya, memang tak wajib atas mereka itu mengetahui takluk ni. Pasal apa? Pasal al-awam ni kal baham. Kata orang Arab, kata Arab, al-awam kal baham, kal bahaim. Orang awam ni macam lembu, kata Syekhuna Tok Iman. Al-awam kal baham, dia kata. Orang awam ni macam lembu lah. Kerja lembu apa dia? Mangkit pagi makan, makan tu saja, lepas tidur makan, tidur makan, beranak pinak, tu saja. Tak ada kerja lain, tak ada fikir pasal nak buat ibadat dan sebagainya. Baik, jadi maknanya nisbah pada orang awam tak wajib, dia tak berat pada orang, sebab al-awam ni kal baham, macam tu lah. Kita bukan nak salahkan orang awam, tapi kita tengok lah, tak salah, tengok bil musyahadah orang awam macam mana, kan? Bil musyahadah. Baik, adapun nisbah kepada orang yang lain
Adapun nisbah kepada yang lain daripada mereka itu orang awam, maka tiada zahir yang demikian itu itlaq. Yang demikian itu tiada zahir demikian itu, yakni demikian itlaq oleh ataupun itlaq ulama dalam kalam dia. Tiap-tiap mukallaf tak wajib tahu, tak zahir. Nisbah kepada yang lain pada orang awam, iaitu orang khawas. Orang khawas tak zahir kalau itlaq kata tiap-tiap mukallaf ni. Sebab apa? Kerana bahawasanya terkadang membawa oleh jahil dengan beberapa ta'aluk ini kepada membawa kepada i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu kuasa ia mengambil akan anak atau mengadamkan dirinya, jadi meniadakan dirinya sendiri, menghapuskan diri dia, atau lain daripada yang demikian itu. Apa dia lain daripada demikian itu? Bayan daripada mafasid yang tiada terhingga, daripada perkara-perkara yang rosak yang tak terhingga banyaknya. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Jadi dia kata nisbah kepada orang yang khawas, bukan orang awam ni, tak zahir kataan ni. Maksud dia apa? Maksudnya orang khawas ni wajib dia kena belajar takluk. Sebab tu ulama dia kata perbahasan takluk ni masuk dalam fardu kifayah. Orang awam fardu ain dia hanya tahu sifat kudrat saja. Tahu sifat kudrat, sifat Allah Ta'ala kuasa. Lepas tu nak tahu takluk tu apa dia, nama dia, khusus dia. Cuma dia jangan kata bila dia tahu kata Allah Ta'ala tu kudrat, ada sifat berkuasa, tentu Allah Ta'ala kuasa buat makhluk, takat tu saja untuk orang awam. Tapi dia nak khususkan apa makna takluk, apa dia takluk jenis macam mana, suluhi qadim, suluhi tanjizi hadis, itu tak termasuk dah dalam fardu ain, masuk dalam fardu kifayah bagi orang awam. Baik bagi orang yang macam bukan orang awam, macam kita semua ni bukan awam. Bukan awam nah. Orang awam tak main mengaji Azhar. Orang awam tak main mengaji Azhar. Kita bukan orang awam, kita orang khawas. Pasal apa? Pasal kita mengaji benda yang fardu kifayah. Kita main Azhar ada pergi mengaji kitab perukunan. Ada Azhar mengajak perukunan, ataupun Azhar mengajak kitab fardu ain, apa nama, kitab Safinatul Najah. Ada Azhar mengajak satu Safinatul Najah. Rawdatul Atfal ada Azhar mengajak Safinatul Najah tu, ataupun Ma'had Azhar. Maknanya peringkat kita ni peringkat orang khawas. Pasal apa? Pasal kita belajar peringkat fardu kifayah, belajar dengan nahwunya, dengan balaghahnya, dengan apa usul fiqh, semua fiqh muqarin dan qadaya, itu semua fardu kifayah. Tetapi nisbah pada kita bukan fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah ni kalau kita pandang di sudut orang awam di kampung, di tempat kita, ilmu kita belajar ni nahwu, sarah, apa semua ni, tafsir, fiqh yang peringkat khilaf dan sebagainya, nisbah pada orang awam, orang kampung kita tu ialah fardu kifayah. Kita seorang keluar dari kampung jadi fardu ain pada kita, jadi fardu ain. Dia kena faham. Banyak orang tak faham, kata fardu kifayah, fardu ain, jadi fardu ain nisbah kepada kita sebab kita orang khawas. Maka begitu juga di sini, bagi orang khawas dia kena tahu benda ni. Macam peringkat kita, peringkat orang khawas, dia kena tahu kerana ni. Sebab apa? Sebab kerana jahil dengan ta'aluk ni kadang-kadang membawa pada seseorang tu i'tiqad Allah Ta'ala kuasa mengambil akan anak, yang ni menjadikan anak ataupun mematikan diri dia. Kita kata dalam ayat Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa yani Allah ala kulli syai'in qadir, yani qadirun ala kulli syai'. Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap suatu. Syai' ala syai'in qadir, umum kan, syai' tu umum. Jadi bila umum syai', Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap suatu ni, syai' ni masuk semua. Syai' ni masuk semua, segala perkara lah. Perkara yang harus pun dipanggil syai', perkara yang wajib pun panggil syai' juga, perkara mustahil pun panggil syai', perkara mustahil pun panggil syai'. Baik,
Kalau macam tu, ada orang tashkik. Kalau Allah Ta'ala kuasa buat makhluk, buat alam ni, Allah Ta'ala juga kuasa buat anak. Kuasa tak Allah Ta'ala buat anak, nak tanya? Kuasa tak? Kalau tak kuasa, jadi lemah pula. Keliru. Kuasa ada Allah Ta'ala mematikan diri dia. Kalau tak kuasa, dia anggap lemah pula. Kuasa Allah Ta'ala beranak. Dia jadikan diri dia tu perempuan boleh beranak, boleh dapat anak. Maksudnya dia ada kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Syai' apa saja. Ada orang tanya, macam mana kita nak jawab? Ada juga orang jawab, kita boleh bila tanya Allah Ta'ala kuasa buat anak, kuasa, siapa tak kuasa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pula ayat Quran hebat. Lepas tu kalau kita tanya dia, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tak bercanggah ayat dua tu. Lam yalid wa lam yulad, ayat tu bukan mutasyabih, ayat muhkamat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada lagi ayat lain. Berapa banyak lagi ayat yang bercanggah dengan ayat tu. Jadi macam mana nak buat? Maka kita kena faham wazifah kudrah tu sendiri. Sebab tu kena tahu takluk. Kerana kudrat dia takluk dalam ta'rif tadi, dia kata kudrat ini takluk yang dapat dengan dia mengada tiap-tiap mungkin. Dia kena faham nuktah di sini, tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia. Maknanya apa? Maknanya wazifah kudrat dia hanya takluk pada benda mungkinat. Takluk pada benda mungkinat. Kalau macam tu bercanggah dengan ayat Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat Quran jelas. Kita pakai Allah Ta'ala takluk pada benda mungkin saja. Pasal benda mungkin ni boleh ubah. Daripada tak ada pada ada kan. Benda mungkin. Mungkin ni makna benda yang boleh ada dan boleh tiada. Tapi dalam masa yang lain. Macam gerak diam pada satu benda tu benda mungkin. Macam kita ni benda mungkin. Baik. Kalau macam tu, soalan kita, wa huwa ala kulli syai'in qadir tu nak buat macam mana? Tolong ambil Ghayatul Ma'mur tak? Tak. Duduk dah. Tang ni dah. Siapa-siapa orang ambil. Tak ada ambil bilik dah. Kok tak percaya, kita tengoklah usul fiqh pula. Dapat faedah kan sikit. Dia kata dalam ni masuk dalam bab takhsisul kitab was sunnah bil qiyas. Tak apa lah. Masuk dalam bab takhsis. Dalam bab takhsis yang ni, dalam bab takhsis dia kata takhsis ni ada banyak. Ada takhsis ya, al-kitab bil kitab, ya, maklum. Takhsis kitab bil kitab.
Bila kalam dalam nas dalam Quran umum, maka perlu ditaksiskan. Dalam mazhab kita Syafi'i, yang masyhurnya, kaedah yang masyhur, ma min amin wa illa wa qad khussis. Ma min amin illa wa qad khussis. Kalam am dalam mazhab kita Syafi'i, usul dasar bagi usul fiqh mazhab Syafi'inya, ma min amin illa wa qad khussis. Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali ma min amin illa wa qad khussis. Tu ada nafi tu. Nafi fi siyaq an-nafi, an-nakirah fi siyaq an-nafi, maknanya umum. Mana di sini segala am ni, kalau yang ada dalam masdar tasyri'i dalam Quran, dalam hadis ke, semuanya ada taksis dia. Mazhab kita Syafi'i khilaf dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia ada perbahasan dia yang berlainan. Mazhab Syafi'i yang masyhurnya macam tu, ma min amin illa wa qad khussis. Tidak ada sama sekali am dalam nas, baik Quran hadis, mesti ada ditaksiskan dengan yang lain. Sama ada ditaksiskan dengan Quran sendiri, takhsisul kitab bil kitab, ataupun takhsis sunnah bil kitab, takhsis sunnah bil sunnah, ataupun takhsis kitab sunnah bil qiyas. Banyak takhsis, bentuk-bentuk takhsis dalam usul fiqh. Dan yang kita nak tumpu di sini, nak fokus di sininya dalam masalah kita, ialah di antara jenis-jenis takhsis, ya, disebut dalam kitab Ghayatul Ma'mul ni, antara jenis-jenis takhsisnya ialah takhsis ayat Quran dengan dalil aqli, dengan akal. Dia kata dalam muka surat 214, wa minha al-aqlu, ya. Wa minha, yani maknanya wa minal mukhassisat, ya. Al-aqlu daruriyan kana aw nazariyan. Fal awwalu ka takhsis qawlihi ta'ala Allahu khaliqu kulli shay, fa innal aqla qadin bil darurah bi annahu lam yakhluq nafsahu al-karimah wala sifatihi al-qadimah. Tengok, ini takhsis dengan akal. Ayat Quran dia kata Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah mencipta semua, apa saja, kulli syai'. Allah khaliqu kulli syai'. Allah Taala mencipta setiap perkara. Lagi hebat pada ayat tadi ni, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala cipta setiap perkara. Maka setiap perkara ini masuk di dalamnya perkara mustahil, perkara wajib. Mana kalau Allah Ta'ala cipta perkara wajib tu Allah Ta'ala boleh ubah hakikat dia. Perkara mustahil Allah Ta'ala boleh cipta. Antara perkara mustahilnya apa dia? Iaitu anak mustahil. Mati diri dia sendiri perkara mustahil tak? Mustahil. Canggah dengan sifat hayat, kita tak masuk lagi sifat hayat. Hayat maknanya sifat penghidup, lawannya mati. Mustahil. Dia nak pemati diri dia, masuk dalam syai' juga. Maka dia kata ayat ini perlu ditakhsiskan dengan dalil aqli, sama ada daruri ataupun nazari. Daruri maknanya tidak perlu kepada dalil lah. Dia kata daruri sini kullu ilmin la yaqdiru al-makhluq ay yadfa'ahu an nafsihi bisyakki aw syubhah. Baik. Ataupun nazari. Dia kata yang pertamanya jadi dalil aqli yang daruri, seperti ditaksiskan firman Allah Ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' itu dengan dalil aqli. Yang aqli mana? Yang ni. Yang aqli mana? Yang ni lah, yang kita bahaskan. Sebab apa dia kata? Kerana akal itu menghukum dengan secara darurah, cara tak payah fikir dah, dengan bahawasanya akal dia hukum Allah Ta'ala dia tak akan cipta diri dia sendiri. Dia cipta diri dia sendiri, kemudian dia mati diri dia sendiri. Ataupun dia tak akan cipta sifat dia ni. Buat satu contoh daripada contoh hak ini. Boleh Allah Ta'ala cipta diri dia sendiri? Tak boleh. Mana sebelum ni siapa cipta dia?
Dia nak cipta, dia kena ada dulu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi daurah yang kita bincang dulu ni. Nak beranak, anak tu pergi panggil Tok Bidan mai. Suruh Tok Bidan, anak tu pergi panggil Tok Bidan, kata ni mak dia nak beranak lah ni. Jadi tahu tak? Yang mana dulu, yang mana kemudian tak tahu. Baik. Begitu juga di sini, dia kata mengambil anak. Jadi akal dia pick up secara darurah. Allah Ta'ala tak akan cipta diri dia sendiri dan sifat dia. Ini yang disebut dalam Ghaiyatul Ma'mul. Baik. Tapi kalau dalam Jam'ul Jawami' dia akan hurai lebih luas. Dia kata ditaksiskan dengan dalil akal kerana wazifah bagi sifat kudrahnya hanya pada mungkin. Dia tak takluk pada benda wajib dan benda mustahil. Pasal apa? Pasal apa tak takluk pada benda wajib, benda mustahil? Pasal sekiranya kalau kudrat takluk pada benda wajib, benda mustahil, dia akan mengubah hakikat wajib mustahil. Benda wajib kita faham dah, benda yang tak boleh berubah sama sekali, benda mesti ada. Dalam ta'rif dulu, ta'rif wajib tu apa dia? Iaitu ma la yutasawwaru fil aqli, ma la yusaddaqu fil aqli adamu. Benda yang tak boleh terima pada akal tu tak ada, mesti ada. Mana benda tak boleh berubah, benda wajib ni. Benda mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, benda yang tak boleh ada sama sekali, mesti tak ada, kekal, tetap. Dua sifat dua ni, mustahil dengan wajib, dia benda tetap. Sebab tu pada yang kata benda wajib, benda sungguh senguti, benda tak mungkin, dia panggil tak mungkin ni, benda-benda tak boleh berubah. Adapun sifat mungkin ni dia boleh berubah. Benda harus dia boleh berubah, dia boleh berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi wazifah kudrat dia mengubah. Pasal takluk dia tu takluk taksir. Takluk taksir memberi bekas ataupun mengubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, mengubah daripada tak ada kepada ada, pada ada pada tak ada, mengubah daripada gerak pada diam, daripada diam pada gerak dan sebagainya. Jadi kalau kudrah takluk pada benda wajib yang asalnya ada, dia boleh ubah pada tak ada, boleh ubah tak ada, maka berubah hakikat dia. Tak nama dah wajib dah, dia dah benda harus. Kalau wujud, kalau Allah Ta'ala boleh takluk dengan zat Allah Ta'ala, maka dia boleh ubah diri dia sendiri pada tak ada. Itu akan berubah hakikat. Mustahil pada akal tak boleh terima. Begitu juga benda yang tak ada, macam anak Tuhan ni, dia kalau kata kudrat takluk pada benda mustahil, makna dia akan ubah hakikat. Anak kepada ada anak, bercanggah habis semua dengan ayat Quran, bercanggah dengan kaedah akliyah pun bercanggah. Lepas tu dia berkata, kalau macam tu Allah Ta'ala tak kuasa, dia bukan soal kuasa dah. Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat anak, tak boleh mematikan diri dia, tak boleh mencipta diri dia sendiri, makna Allah Ta'ala tak kuasa lah. Kuasa dia tak boleh ada. Kita jawab bukan wazifah dia. Kudrat ini ataupun kuasa ni, dia bukan wazifah dia, bukan kerja dia. Bukan makna tak kuasa, bukan kerja dia. Kerja dia hanya takluk pada benda mungkinat. Bukan kerja dia takluk pada benda yang wajib dan benda mustahil, benda wajibat dengan mustahilat. Lepas tu benda wajib mustahil tu ada sifat lain yang takluk, macam sifat ilmu, sifat kalam. Itu dia takluk dengan benda wajibat dengan mustahilat dan juga benda jaizat. Itu memang wazifah dia dah, kerja dia dah. Kudrat bukan kerja dia, bukan wazifah dia. Kita tak boleh kata lemah. Faham tak? Nampak tak? Nampak contoh mana? Contoh mudah kita buat contoh. Tapi nak buat contoh ni tak kenal pula kan. Kita buat contoh contoh seorang doktor yang bertugas di hospital. Seorang doktor yang bertugas di hospital. Kemudian dengan sama-sama kerajaan ni, dalam kerajaan, doktor kerajaan bertugas di hospital. Dengan mekanik polis. Mekanik polis tu
di balai polis, di pusat apa nama, ataupun di balai polis ke, ataupun di mana-mana jabatan kerajaan. Mekanik kerajaan lah. Baik, mekanik satu hari tu demam, kita pergi panggil doktor tu tolong perbaik apa nama kereta ni, kereta jabatan ni rosak, enjin, suruh dia bedah enjin tu. Kerja dia tak? Kerja dia bedah orang boleh, enjin kan dia bedah, nak potong blok ke apa lah, potong blok tu doktor mekanik tu lah kerja dia. Nampak tak? Mana bukan kerja dia. Adakah menunjukkan kata dia lemah? Tak, bukan kerja dia, bukan tugas dia. Nak tunjuk dia lemah tak boleh, bukan tugas dia. Kalau tugas dia tapi dia lemah, tu baru kita kata lemah. Kalau tugas dia tapi dia tak boleh buat, tu kata lemah. Tugas dia ada tapi dia tak boleh buat, tu baru kita kata lemah. Dia je dah bedah orang beratus orang dah. Ni kes ni tak boleh buat. Dia tengok-tengok tak lepas api. Pasal apa nak bedah anak kembang, kata. Oh tak boleh, risiko tinggi. Kalau bedah, dia bedah orang yang tak bedah apa nama, anggota dalaman tak apa ni, bedah nak memisahkan dia tak pandai. Dia lemah dia. Pasal dia orang bakal bedah tapi dia tak boleh buat benda tu, baru kita kata lemah. Ini tak, bukan kerja dia, kita tak boleh kata lemah. Betul tak? Baik. Kemudian dia kata, kita naik atas balik. Dan baginya 7 ta'alluq lah. Baik. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui beberapa ta'alluq ini kerana ia bicara yang dalam daripada ilmu ini. Ini nisbah kepada orang awam lah. Tiap mukallaf daripada kalangan orang awam. Ada orang khawah macam kita wajib kena tahu. Jadi fardu ain. Jadi fardu ain. Baik. Maka satu ta'alluq daripada 7 itu dinamakan ta'alluq suluhi qadim. Nak baca lagi ya. Okey, kita baca sikit je. Dia kata dan satu ta'alluq daripada 7 ta'alluq itu nama dia ta'alluq suluhi qadim. Ini ta'alluq yang pertama daripada 7 peringkat ta'alluq ni dinamakan ta'alluq suluhi qadim. Apa makna suluh? Apa makna suluh? Dia kata iaitu makna suluh qadim ni patut. Apa makna patut tulis? Boleh. Tak patut makna boleh. Patut kudrat, boleh kudrat pada azal bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia, dengan kudrat itu akan mungkin mengada dan meniada tu mengada pada waktu imkan. Mengada dan meniada pada waktu imkan. Boleh dah. Dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq ini sebelum dijadikan mungkin Allah Ta'ala dah ta'alluq dah. Apa makna ta'alluq? Wazifah. Mana wazifah lah? Kerja. Jadi kita kata macam mana? Ta'alluq suluhi qadim. Suluh makna patut, qadim makna waktu sebelum daripada dijadikan ni makhluk. Waktu qadim dia panggil. Waktu dia yang di mana kita panggil dia yang dipanggil kan Allah wala syai'a ma'. Allah Ta'ala tak ada serta dengan dia apa pun. Allah Ta'ala semata-mata. Waktu imkan, waktu kata setengah ulama, waktu dijadikan Nur Muhammad mula-mula, dijadikan Nur Muhammad, dipanggil itu batas bagi waktu imkan, sempadan bagi waktu imkan. Waktu ni apa dia? Waktu ni waktu muqaddar dia panggil, bukan waktu pasal tak ada matahari lagi. Yang panggil waktu ni bila ada peredaran matahari ataupun peredaran planet beredar matahari, terbentuk waktu, barulah ada waktu. Di sini tak ada lagi matahari bulan, hanya ada makhluk yang pertama yang dinamakan sebagai Nur Muhammad. Ini dipanggil batas di antara qadim dengan hadis. Batas di antara waktu
azali dengan waktu ma la yazal. Waktu azali dengan waktu imkan. Batasnya ialah di Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu dia panggil waktu imkan. Waktu imkan tu waktu dijadikan Nur Muhammad. Kata setengah ulama usuluddin dan ada setengah ulama mengingkarkan, ya, Nur Muhammad ni makhluk yang mula-mula dijadikan. Kan hadis itu ada maudhu', kata dhaif, hadis tengok dalam kitab yang disebut oleh mufti, Dr. Ali Jumaah dalam kitab fatwa dia, bukan fatwa Bait Muslim sebelum tu, satu lagi yang warna biru tu lagi, Al-Bayan, ya, Al-Bayan, kitab Al-Bayan dalam tu ada. Baik, tak apa, ala kulli hal, waktu kita ambil waktu imkan ni waktu mula dijadikan awal makhluk. Tak kira siapa lah, awal makhluk. Waktu tu waktu imkan namanya. Waktu sebelum tu dipanggil waktu qadim. Maka ta'alluq di sini ta'alluq suluhi qadim dia panggil. Pasal apa panggil suluh? Makna patut dan boleh. Kudrat tu pada waktu azali, waktu qadim, azali qadim sama saja. Walaupun nanti ada beza qadim dengan azali ni dari segi ni, buat di sini qidam dengan azali sama. Mana waktu sebelum ada makhluk. Walaupun ada perbezaannya dalam setengah bab, ada perbezaan antara qidam dengan azali, ya. Tak apa. Kita ambil pada waktu azali ataupun waktu qadim ni, patut dah kudrat untuk mengadakan mungkin dan meniadakan. Patut dah pada waktu imkan, mengadakan mungkin dan meniadakan pada waktu imkan. Maknanya waktu imkan waktu dijadikan Nur Muhammad atau dijadikan awal makhluk. Sebelum ada Nur Muhammad tu dipanggil waktu qadim. Pada waktu qadim tu lah Allah Ta'ala sudah patut sedia kala lagi dah menjadikan dan meniadakan mungkin ni. Bila meniada waktu imkan, waktu start mula jadi Nur Muhammad. Ini dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Faham tak? Nak hurai? Nak bagi contoh? Tak berapa nampak lagi no. Eloknya hurai. Macam ni. Dia benarnya mudah saja. Anda kalau belajar mengajar orang kampung, anda buat contoh orang kampung lah. Yang mereka biasa. Kalau anda mengajar orang kilang, orang biasa kerja kilang, dalam bidang anda bagi contoh ada di kilang, benda ni. Kalau mengajar kita ni nak bagi contoh apa ni, agak-agak sesuai, ya. Dan saya tak ada benda-benda, alat lah, alat. Bagi contoh alat. Semua pandai komputer kan, dan tahu Windows kan. Okey. Dan tahu juga komputer tu sendiri lah kan. Okey, tak apa. Jadi kita nak fokus tentang ta'alluq dan suluh tu sendiri. Qadim kita letak dah waktu qadim, waktu sebelum jadi Nur Muhammad ataupun jadi makhluk. Ta'alluq ni makna kerja. Kerja ni tentu kena buat kan. Kemudian suluh ni pula tak buat lagi. Okey, macam ni. Contoh pertama. Contoh ni semua orang boleh faham lah. Seorang tu kalau ada duit 1 juta dalam bank, okey, bila ada duit 1 juta dalam bank, dia boleh tak beli kereta? Boleh. Suluh tu dia bagi boleh. Patut tak dia beli kereta? Betul. Beli rumah? Patut. Okey, kalau dia ada 1 juta dalam bank, dia tak kerja. Kalau kita nak beli rumah, nak beli kereta, kita pergi di kedai kereta, kita pergi di ejen perumahan, kita kata saya nak beli rumah ni, saya nak beli kereta. Dia kata, cik kerja mana? Saya tak kerja lah. Oh, ini problem ni. Tak kerja, kami tak boleh bagi, tak boleh jual kereta kata. Cik nak beli cash ke hutang? Saya nak beli hutang. Oh, ni problem dia kata. Cik mengganggu, kami tak boleh, tak ada jaminan kata.
Dia kata tak puas, saya ada duit. Saya ada duit banyak mana? Kau pula buku bank tunjuk 1 juta. Okey, boleh, dia kata. Law ni kita ni buat agreement. Mana apa tu? Mana kita ada kelayakan untuk beli rumah, beli kereta. Pasal apa? Pasal kita ada duit 1 juta. Itu dia panggil suluh. Dia panggil suluhi. Jadi bandingkan dia macam mana? Ta'alluq suluhi ni dia panggil ta'alluq bil quwwah, bukan ta'alluq bil fi'li dah. Ta'alluq bil quwwah ni maknanya dia tak buat lagi. Dia ta'alluq saja pada bil quwwahnya ta'alluq. Bukan bil fi'li, bukan buat secara spontan, bukan buat terus dah. Bil fi'li lah ta'alluq panggil apa? Ta'alluq tanjizi hadis. Dinamakan ta'alluq juga tapi dengan bil quwwah. Bil quwwah ni maknanya tak buat lagi, bersedia untuk buat. Pasal apa bersedia untuk buat? Pasal Allah Ta'ala dia ada sifat kudrat sedia kala dah. Kita faham kan? Allah Ta'ala sabit baginya sifat kudrat sedia kala. Bila sabit bagi dia sifat kudrat sedia kala, maka patut dah Allah Ta'ala mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin apabila sampai waktu imkan ni. Patut dah sedia kala, bukan nisbah pada waktu imkan lah. Sebelum tu, waktu qadir ni patut dah Allah Ta'ala mengadakan mungkin. Boleh tak? Si Mamat tadi ni dia ada duit 1 juta tu, dia pergi dah di pejabat tu, dia boleh tak beli rumah pada waktu tu? Ataupun dia dah ada duit 1 juta dah, layak tak dia beli rumah? Dia beli tak lagi? Dia tak beli lagi. Itu dia panggil ta'alluq suluhi. Layak tapi tak beli lagi. Tapi jangan kita kata pada Allah Ta'ala layak, tak kena penggunaan. Kita tak ambil dengan patut atau boleh. Allah Ta'ala tak buat lagi mungkin, tapi patut dah Allah Ta'ala buat. Layak ataupun kita kata boleh Allah Ta'ala buat. Patut dan boleh Allah Ta'ala buat. Pasal apa? Pasal dia ada sifat kudrat. Sebab apa? Sebab sifat kudrat tu sedia kala. Maka layak ataupun patut dan boleh buat mungkin bagi sifat kudrat pada waktu azali itu sedia kala. Sama mengikut bagi kudrat. Tak faham lagi. Contoh yang kedua, contoh pelajar senang. Contoh pelajar. Semua yang main mengaji di sini ni, tentu inilah qara baru kita kira qara baru. Yang main mengaji di sini ni perlu ada stamp. Baik. Bila dia dah ambil stamp tahun ni di Malaysia, ambil stamp, keluar keputusan. Sini ada syarat stamp. Rasid tak terima lah, paling kurang Zaid lah, okey Zaid, tak apa. Keluar keputusan Zaid Jidan Mumtaz. Okey, dia tak pergi lagi Azhar, dia tak main sini lagi ke Mesir, tetapi dia tak buat permohonan lagi. Kalau buat permohonan tu tanjiri hadis, dia tak buat permohonan lagi. Tapi bila dia dapat stamp tu, dia layak dah untuk memasuki kuliah di Al-Azhar ni, untuk memohon, paling kurangnya untuk memohon kuliah di Jamiah Azhar. Layak tak? Dia layak dah. Pasal apa? Pasal dia ada stamp. Jadi layak tu ta'alluq suluhi. Sebelum main sini ni dia panggil waktu imkan. Waktu sebelum main sini tu dia panggil waktu qadim. Jadi dia waktu tu dah ada ta'alluq dah, dia dah standby dah, dia dah layak dah untuk memohon ataupun untuk masuk ke Jamiah Al-Azhar ni. Kerana apa? Kerana dia ada stamp. Begitu juga Allah Ta'ala, dia nak buat mungkin dan meniadakan mungkin tu patut dan padan boleh dah pada waktu azali kerana ada sifat kudrat. Itu dinamakan ta'alluq sulhi qadim. Sebab tu ta'alluq ni tak nama ta'alluq bil fi'li, dia panggil ta'alluq bil quwwah. Yang ta'alluq bil quwwah ni maknanya ta'alluq dengan dia tak jalan lagi. Bil fi'li tu dia jalan terus. Contoh yang ketiga, tapi tak ada siapa kerja kilang, tak ada. Ada komputer, setiap orang ada komputer. Contoh yang ketiga, komputer tu kalau di monitor tu
dia ada off, dia ada standby mode. Dia tak? Standby itulah dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Dia bersedia bila-bila saja. Bila kita tekan standby tu, mana dia akan buka semua file. Ataupun dalam Windows tak ada kot ni. Windows dulu ada standby mode. Windows 7 tak ada, nak pakai Windows 7. Windows XP ada standby tak? Dia ada restart, dia ada hibernate, dia ada sleep. Okay, restart. Tak ada kot restart, ada. Kita apa? Jadi dalam Windows tu dia ada standby mode. Ataupun komputer lah kita kata, ataupun ada setengah-setengah alat elektronik ni, dia ada standby mode. Mana kita buka, kita kita dah on dia dah, tapi dalam keadaan standby. Alat apa ada tak? Handphone ada, handphone tak ada kan? Alat apa yang ada standby mode lah? Kalau kilang ada standby mode. Ya. MP3. Okey, MP3 ada standby mode. Kita tak off dia. Bila nak jalan je, kita akan tekan standby mode tu, dia terus masuk. Jadi standby mode tu dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Dia dah bersedia. Pasal apa? Pasal dia dah syarah dah. Keadaan dah siap dah. Bateri ada, dia punya bateri kuasa dah ada. Dia ada kuasa dah. Kuasa dalam MP3 tu dah ada dah. Cuma dia tak tanjis lagi. Dia tak bergerak lagi. Dia tak buat kerja lagi. Pasal apa? Dia duduk dalam keadaan standby. Dia panggil ta'alluq bila kuah. Ta'alluq yang tak buat kerja lagi. Habis contoh kan? Tak ada lah contoh ni. Macam Walkman. Dulu tak ada lah, orang tak pakai dah Walkman lah ni. Semua MP3 ataupun iPod. Walkman tu zaman tinggalan zaman dah Walkman tu. Jadi standby tu, itu nak semua contoh-contoh untuk mendekatkan kefahaman kita tentang ta'alluq suluhi qadim. Nak hampir faham saja, bukan ada apa dak. Dia tak sama lah, walillahi masalul a'la. Dia tak sama sekali dengan Allah Ta'ala. Cuma nak mendekatkan fahaman kita lebih kurang macam tu. Baik. Cuma dia ta'alluq suluhi ni qadim. Pasal apa? Pasal qudrah Allah Ta'ala tu sedia kala dia qadim dah, maka ta'alluq tu mengikut sekali qadim. Mengikut apa qudrah tu. Baik. Kemudian dia kata, dan tiga daripadanya beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Tiga daripada 7 tadi satu dah, campur 3 ni jadi 4 lah. Ada lagi 3 dia akan bahas kemudian. Dari 3 daripadanya, daripada 7 ta'alluq ini, beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Jadi 3 daripadanya ya dinamakan ta'alluq tanjizi hadis. Apa makna tanjizi? Dia kata, dan makna tanjizi itu meluluskan. Sebab apa dinamakan meluluskan? Kerana sebab apa dinamakan ta'alluq ni ta'alluq tanjiz? Kerana diluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradat, dengan kehendak pada azali lagi. Tentu pada azali lagi. Jadi maknanya Allah Ta'ala tentu pada azali lagi perkara tu. Allah Ta'ala khususkan dah, tentukan dah, ikut kehendak dia, maka kudrat dia lulus, buat terus. Ini dipanggil tanjizi hadis. Hadis ni pada waktu selepas pada waktu imkan ni, waktu baru ni, lawan bagi qadim. Waktu hadis makna waktu sekarang, waktu yang sudah dijadikan Nur Muhammad ataupun dijadikan awal makhluk. Lepas tu waktu tu semua makhluk semakin lama semakin banyak, semakin dijadikan sampai hari ni. Tanjiz makna lulus. Lulus makna buat terus, ta'alluq bil fi'li. Allah Ta'ala buat terus macam tadi lah. Dah standby mode, kita tekan, jalan terus. Macam orang yang ada duit tu, dia terus keluar duit dia, beli rumah, beli kereta. Pasal dia dah ada persediaan dah. Yang ada stamp tadi, terus naik kapal terbang, daftar. Itu tanjizi hadis, daftar di Jamiah Azhar. Baik. Kerana makna tanjizi itu meluluskan, kerana diluluskan dengan kudrat. Mana kudrat lulus, mana kudrat buat lulus ni. Tanjiz makna buat, laksanakan. Lulus makna
dilaksanakan oleh kudrat akan apa yang telah ditentukan oleh iradat. Faham tak? Kudrat laksanakan. Tanjiz ni makna melaksana oleh kudrat akan apa yang telah ditentukan oleh iradat pada azali lagi. Iradat tentu macam ni, kudrat buat macam tu. Itu makna tanjiz hadis. Lebih senang nak faham kan? Baik. Dan yang tiga itu mana dia kata? Yang tiga daripada takluk tanjiz hadis ni, yang pertamanya dia kata yang tiga itu takluknya. Jadi tulis sikit takut tak jelas. Yang tiga itu takluknya, yakni yang pertamanya ialah takluknya, yakni takluk kudrat dengan mengadakan akan mungkin. Kemudian, yakni selepas daripada Adam yang dahulunya, yakni Adam sabiq. Itu yang pertama, takluk tanjizi hadis yang pertama selepas suluhiyah qadim, lepas Allah Taala lepas pada waktu imkan ni, Allah Taala takluk, Allah Taala wazifah dia, kudrah buat kerja, adakan mungkin, keluarkan daripada tak ada kepada ada, keluarkan daripada tak ada kepada ada. Tak ada yang dahulu. Dia panggil Adam sabiq. Dulu dia tak ada. Kemudian dikeluarkan daripada Adam sabiq yang dulu ni kepada ada. Kali pertama dijadikan macam kita ni beranak keluar daripada ni lah. Dilahirkan dalam dunia lah. Sebelum ni kita tak ada. Tak ada tu dipanggil Adam sabiq, Adam yang terdahulu. Beza dengan Adam lahiq. Adam lahiq ni Adam yang akan menyusul. Apa dia? Adam yang akan menyusul, iaitu mati. Itu Adam lahiq. Adam sabiq ni Adam yang sebelum dia. Baik. Dan takluknya yang pertama, dan takluknya kudrat yang keduanya dia kata, yang keduanya takluknya kudrat itu dengan meniadakan mungkin kemudian daripada adanya, yakni selepas daripada ada dia dah dia zahir dalam dunia ni, kudrat takluk pula daripada tiada, daripada ada, daripada ada kepada tiada. Kudrat takluk pula daripada ada kepada tiada. Yang ini dengan diibaratkan kudrat meniadakan akan mungkin tu selepas daripada adanya, ataupun dalam bahasa yang lain kudrat takluk tiadakan mungkin yang ada ni kepada tiada, ataupun ubah daripada ada kepada tiada, mana dimatikan. Itu takluk yang kedua. Dan yang ketiganya dia kata, dan takluknya kudrat. Jadi dan yang ketiganya, yang tadi yang kedua, dan yang keduanya dia kata tadi takluknya kudrat dengan meniada akan dia akan mungkin kemudian daripada adanya. Maknanya apa? Mana mungkin dah ada, kemudian kudrat takluk bagi tak ada, kudrat ubah bagi tak ada, jadi matilah. Faham kan? Kemudian yang ketiga pula, takluk tanjizi hadis yang ketiga, tadi yang kedua, ialah dia kata dan takluknya kudrat, yakni dan yang ketiganya, tulis situ, takluknya kudrat dengan mengada akan dia akan mungkin. Untuk apa? Kerana membangkitkan daripada kubur di pada mahsyar itu. Ini takluk yang ketiga. Anda bangkit daripada kubur. Takluk tanjiz hadis yang ketiga. Baik, dan tiga takluk daripada yang tujuh itu pula dia kata beberapa takluk qabdah. Jadi kita berhenti di sini dulu nah. InsyaAllah kita sambung minggu depan tentang baki takluk sifat kudrat yang tujuh tu, iaitu nama dia takluk qabdah. Ada tiga lagi. Minggu depan kita ulang balik tentang takluk dan kita terus masuk pada baki takluk yang tujuh tu. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.